قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis Ustaz Muhasdi, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa kumpulan Ar-Rayyan, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Tuan-tuan, saya nak ambil masa sejam saja. Sebab kita ada makan, tidak? Bila sebut tentang kullu, kita mengaji bahasa Arab ni, kullu ni semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Menunjukkan tuan-tuan, mati ni bukan sahaja manusia, tapi mati ni akan dirasai oleh pokok, akan dirasai oleh binatang, batu dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kullu, setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Wa innama tuwaffawna yaumal qiyamah. Adapun tuan-tuan, bila mati ni, apa yang kita buat ini akan dibalas di akhirat. Sebab tu kita buat baik sekarang tak nampak, tuan-tuan. Kita buat apa pun tak nampak sebab dibalas di akhirat. Bila nak balas di akhirat inilah yang kita takut sangat ni. Takut apa yang kita buat di dunia ni tak nampak balasan itu. Sebab apa? Semua yang kita buat benda tak elok. Sebab tu kata ulama, bagaimana kita buat di sini nak dapat ganjaran pahala kita di akhirat. Di antaranya tuan-tuan, kita akan melalui detik-detik kematian ini. Sama ada tuan-tuan suka tak suka, pasti rasa. Sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu. Kalau boleh bagi saya kemudian sikit lah. Sebab nanti siapa nak ceramah kan? Saya pun dah 50 dah tuan-tuan. Baru ni perjumpaan reunion. Iri Ici, Sendian Berhad. Saya dulu kerja Kelang, Iri Ici. Buat reunion 29 tahun tuan-tuan. Saya berhenti dan Iri Ici itu ditubuhkan. Bila jumpa, ramai di kalangan sahabat dah meninggal. Di antaranya kena kanser, ada yang kena petir pun ada yang aksiden. Ramai dah meninggal. Dan bila jumpa balik 29 tahun tuan-tuan, ada yang alhamdulillah dulu gigi penuh. Gigi pun tak pernah ada dah. Dan ada yang jumpa dulu kuruh ya, ni alhamdulillah gemuk. Dan ada di kalangan yang jumpa tu semua tak ada hitam dah, putih semua. Bila cakap pun bunyi lain dah, lama tak jumpa. Nampak teruk dah tuan-tuan. Ramai yang dah meninggal dah. Sebab tu baru ni ada seorang budak, dia kata saya, dia kata mak saya ambil uduk tak sah. Saya kata dia pasal apa? Budak tu kecil. Dia kata beza dengan tok ambil uduk sah. Saya kata macam pasal apa? Dia kata mak ambil uduk lain. Lain macam mana? Dia kata tok ambil uduk, gigi tak dulu baru kumuk. Mak dia kata kumuk terus, dia kata. Ini nampak tuan-tuan nak lena merapu. Jadi tuan-tuan yang dikasih, sebab tu saya nak bagi tahu dalam hidup kita untuk memudahkan kematian. Kata ulama apa? Ingat, la taghdab, Nabi kata. La taghdab, jangan marah. Innal ghadab minasyaitan. Marah ni daripada syaitan. Ai syaitan minan nar. Syaitan tu daripada api. Tutfi'un nar minal ma. Dipadamkan api tu dengan air. Maksud dia tuan-tuan, kita ni nak padamkan syaitan. Nak marah, padamkan kemarahan. Dengan apa? Dengan wuduk. Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk jangan tinggal. Wuduk. Selalu berwuduk. Dan saya cerita dalam YouTube tuan-tuan, saya pernah pergi Madinah, ketika itu ada seorang syekh, nama Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lupa dah syekh tu. Saya ambil wuduk. Kita ni tuan-tuan, nak sempurna sembahyang, wuduk tak sempurna. Sebab tu tuan-tuan, bila wuduk tak sempurna, sembahyang kita tak khusyuk. Sembahyang kita boleh ingat telefon letak tang mana. Sembahyang kita boleh angkat takbir, boleh ingat bini suruh beli apa. Angkat takbir Allahu Akbar, garam. Lah boleh ingat dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab wuduk kita. Sebab tu sempurna wuduk. Ketika saya ambil wuduk tu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Saya buat tak tahu ambil wuduk. Nak pergi solat sunat duha. Saya pun usalli sunatan duha, Allahu Akbar. Syekh tu tepuk bau saya. Saya pun terkejut lah. Tengah nak sembahyang, dia tepuk bau. Ingat dia nak masbuk dengan saya. Rupanya dia tegur. Saya pun kalih. Limadha ya syekh? Dia kata, roh maratan ukhra. Pergi sekali lagi. Ta'khul wuduk. Pergi ambil wuduk. Saya pun heran. Pasal apa dia suruh ambil wuduk? Aku silap lah.
Jadi saya pun ambil wuduk. Dia tengok saya. Biasalah bila orang tengok, buat bagi lambat sikit. Dia tengok kan. Biasalah kan, tuan-tuan kan. Kita sembahyang, orang tengok, buat lambat sikit lah. Allah, hampir takbir pun bukan main. Orang tak ada sembahyang punya cepat. Ni kita dia tengok, kita ambil wuduk lah. Ambil, habis. Kita pun pergi solat. Usalli sunnatan tu. Allah, dia tepuk kali lagi. Siapa kali? Limadha ya syekh? Ta'khul wuduk maratan ukhra. Dia ambil wuduk kali lagi. Saya kata, apa silap ni? Saya pun ambil wuduk. Ambil wuduk, dia tengok. Saya buat tak tahu ya. Kemudian saya pergi usalli. Dia tepuk kali lagi. La. Roh maratan ukhra. Arab ni dia sebut roh. Roh ni maksud apa? Pergi. Kita kadang-kadang pergi Mekah, kita tak tahu. Tengah, orang perempuan selalu sembahyang tengah jalan. Arab akan sebut, roh. Apa maksud dia? Beredar. Kita, roh. Hantu. Roh tu pergi. Satu lagi Arab kalau marah dia kata apa? Barra. Barra tu maksud dia beredar, berambus. Kalau dia marah sangat, dia kata itlaq barra. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan jaga. Kadang-kadang dia marah, itlaq barra. Maksud dia berambus. Orang perempuan sembahyang tengah jalan. Usalli sunnat Allah. Barra. Kita barra bukan maksud dia barra beredar. Dia tahu roh pergi sekali lagi. Maratan ukhra ta'khul wuduk, pergi ambil wuduk. Saya pun ambil wuduk. Ketika ambil wuduk, saya ambil yang wajib saja. Letak ayat tu letak di muka, dia bisik kat telinga, ya akhi tad'u ila Allah, doalah kamu kepada Allah. Rupanya dia suruh doa. Doa apa? Saya pun dengar. Doa apa? Doa apa? Dia bisik, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tafyadu wujuh awliyaika wa la tusawwiz wajhi bizulumatika yawma tasyadu wujuh a'daika. Ya Allah, kau jadilah mukaku bercahaya ya Allah seperti mana wajah auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana gelapnya muka musuh-musuhmu. Saya basuh muka ni, dia bisik kat telinga kita, faham bahasa Arab, menangis saya. Kita ambil wuduk ada tak? Tak sempurna ambil wuduk. Saya ambil wuduk, tengok member sebelah. Rokok ada rokok. Tengah ambil wuduk minta rokok. Tu macam mana sembahyang nak khusyuk bang? Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk sempurna. Kemudian saya ambil tangan, basuh tangan, dia bisik kat telinga, Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, mengalir air mata saya. Basuh tangan kiri, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, mengalir air mata. Basuh kepala, dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Itu untuk seorang. Ya Allah, bagi ku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang saleh. Basuh kepala, menangis saya. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Kita ambil wuduk ada doa tak? Tak ada bang, mulai hari ini tuan-tuan, untuk memudahkan kematian kita, kata ulama, wuduk bagi sempurna. Habis-habis tuan-tuan saya doa, lepas doa saya pergi diri. Usalli sunatan duha. Allah, dia tak ada dah. Dia buat tak tahu dah. Rupanya wuduk sempurna, angkat-angkat takbir. Sedapnya sembahyang kita ni. Sedap sebab apa? Wuduk. Kita wuduk sempurna tak? Basuh kaki. Haram gosok pun tak. Dia suruh ustaz gosok duduk sebelah, ustaz gosok. Ambil sempurna bang. Wuduk sempurna memudahkan kematian kita. Wuduk sempurna. Yang kedua apa? Banyakkan zikrullah yang mudah untuk disebut ketika kematian. Apa zikir? Afdalu zikri la ilaha illallah. Selalu sebut ini. La panjang. Ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut elok. La ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut selalu nak tegur. Banyak kita kan bila buat tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila 20 Pak Imam, Allah. Apa maksud dia? 20 dah weh, ayat angkat ayat. Orang rumah berkalut angkat ayat. Dia pun la ilaha illallah. La ilaha illallah. 40 Pak Imam bagi gear. Allah. Kita pun jadi cepat la ilaha. Maksud dia apa? Ayam angkat ayam. Lah kali 80 Pak Imam, Allah. Kita pun jadi macam mana? Macam dengan ayam yang bunyi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ingat,
Zikir ni biar lambat, bagi sempurna. La ilaha illallah. Macam kita azan lah. Azan kalau tak sempurna, tuan-tuan dengar tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu allowance 200 setahun. 200 setahun macam tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa maksud dia? Main tak apa. Cuba tuan-tuan, kita zikir sebut elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Orang pun dengar main kan. Kita pun duduk di rumah, isteri. Suamiku. Tiba-tiba, sebab apa? Sebab sebutan yang elok. Sebutan elok, suami jadi imam. Sebutan elok, seronok dah isteri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri belakang, suamiku. Seronok dia. Ar-Rahmanir Rahim. Suamiku. Kan? Lalu waladhdallin, duk dengar. Surah apa nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Isteri punya seronok. Inna a'tainaka al-kautsar. Bini kata, tahu dah. Inna a'tainaka. Sebab tu tuan-tuan, kita kenapa? Zikrullah. Sebut elok-elok. La ilaha illallah. Sebab kalimah inilah yang boleh sebut ketika nak mati esok. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajar kepada orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Sebab kalimah lain saya sebut selalu, tak boleh sebut tuan-tuan ketika sakarat. Kalimah lain ketika sakarat, tangan tak boleh bergerak dah. Ibu dan ayah, abang. Mulut hanya nganga ya. La ilaha illallah. Lidah yang boleh sebut. Kalau masa sekarang tak pernah sebut, tak ada harapan nak sebut. Sebab masa nak mati, nak sebut subhanallah kena muncung. Subhanallah, mana boleh? Nak sebut apa lagi? Alhamdulillah kena buka. Yang boleh sebut apa? La ilaha illallah. Itu lah. Cuba tuan-tuan, buka mulut sikit. Sebut. Nak mati lah tu. Kalau boleh jangan lagi lah tuan-tuan, bagi panjang umur lagi. Tapi sebutlah zikrullah. La ilaha illallah. Sebut elok. Sebab tu bila saya buat tuan-tuan tahlil, ada orang kata apa ni tahlil bid'ah. Saya marah tuan-tuan. Tahlil ni semua ayat Quran. Kan? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh, disebut nama mayat tu. Sya'ulillah lahumul Fatihah. Semua ayat Quran tidak. Kemudian kita baca apa? Qul huwallah. Kemudian apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian la ilaha illallah Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa? Fatihah. Kemudian apa? Alif Lam Mim. Semua ayat Quran. Ada orang kata apalah ustaz, talil-talil ni tak sampai kat mayat. Kalau tak sampai mayat, kita baca Quran dapat pahala tak? Iqra'ul Quran, Nabi kata. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Bagi syafaat pada orang yang baca. Kita baca tahlil, kan? Baca tahlil, baca elok. Dapat pahala tak kita baca Quran? Dapat pahala. Ada tak tahlil selain daripada ayat Quran? Pak Imam tu duduk. Mayat dah mati. Marilah kita. Ada macam tu? Mana ada semua ayat Quran? Lah ni tuan-tuan, banyak di sini pun ada. Duk bid'ah ni. Ni apa nama, lepas kita semayang, bid'ah. Ni tambah-tambah duk ni buat khasidah ni. Lagi bid'ah. Buat dengan lagu lah. Dia tengok tu, pok-pok tu. Kan? Buh dalam mesturau pula. Debum. Cuba bayang tengok. Ni dia kata ni. Sedangkan Nabi tuan-tuan ketika datang 26 Safar, Nabi hijrah. 3 hari tuan-tuan duduk di Jabal Saur. Sa'alik Wara. Saur tu masuk apa? Bonggol unta. Kemudian Nabi bergerak 8 hari tuan-tuan sampai di Quba. Sampai di Quba 4 hari. Maksud dia apa? 8 Rabiul Awal. Sampai 4 hari. 8, 9, 10, 11, 12. 12 Rabiul Awal. Sampai Nabi ke Yathrib. Nabi kata, Hadha Madinatul Munawwarah. Lalu sahabat semua tunggu. Tunggu apa? Tala'al badru alaina. Tukutum. Nabi kata apa? Oi, bidah. Ada tak? Nabi buat tak tahu apa. Sebab tu kita buat khasidah. Ada orang kata, ni apa? Bidah semua ni. Tuan-tuan, kita zikir lepas mayang, bidah juga.
Allah. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita orang Melayu tak buat zikir lepas semayang, pakai tak zikir lah. Tuan-tuan zikir tak? Tak ada zikir lah. Lepas semayang kita, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Kita pun semua bakat. Kan? Kalau tak buat itu, pakai tak buat lah. Orang Melayu zikir tak? Orang Arab beza. Orang Arab baca Quran fasih. Fusah sebut dengan makhraj sedap. Tuan-tuan pilah tengok. Dia baca. Wattaba'u man tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Baca dengan sedap. Lepas semayang, mereka duduk zikir dulu. Kita orang Melayu zikir tak? Kalau tu imam tak zikir, pakai tak zikir lah. Tapi Arab, mereka duduk zikir. Sebab mereka tak tahu nak buat kerja apa. Mereka lepas semayang, tengok dulu kita semayang tarawih. Kena hentam. Apa ni semayang tarawih 2 rakaat? Dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Duk bilai. Kita pun. Sallallahu salam alaih. Yang belakang tu tak pernah main. Alaih. Katanya sebut. Apa tu? Yang penting sebut. Betul tak betul mampu pi. Ini tak pernah main tuan-tuan. Bida'ah. Dia kata lepas 2 rakaat bida'ah. Ni apa duk buat ni? Selawat-selawat. Nabi tak pernah buat. Bang, ingat bang. Di Madinah, mereka semayang 2 rakaat. Mereka baca Quran. Quran mereka lancar. Sambung. Alif Lam. 20 minit selesai. Satu juzuk. Kalau kita buat macam tu, macam di Kubang Menerung. Semayang 2 rakaat baca Quran. Baca. Wala saja dekat setengah jam. Wala saja setengah jam. Bila nak sembahyang tarawih? Sebab tu mereka buat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sallallahu wasallam alaihi. Tu ada kelebihan dah. Di Mekah mereka tawaf. Di Kubang Menerung nak tawaf apa? Sebab tu tuan-tuan kena faham. Ni ada orang kata bid'ah buat tahlil. Zikir elok lepas sembahyang zikir. Kan? Afdalu zikri fa'lam anhu qala ataupun subhanallah. Sebab apa? Kalimah ini yang kita akan sebut dan kalimah inilah yang akan tolong kita. Kalau boleh la ilaha illallah. Kalau boleh apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Siapa sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Bang, masuk syurga tengok banyak pokok. Kerana apa? Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang inilah saya guna ketika orang pergi umrah dengan saya. Saya tak baca doa. Banyak orang pergi baca doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Duk tengok buku. Lah kali mana Kaabah? Lah Kaabah di sana. Saya ada. Saya pegang jemaah. Zikir. Subhanallah. Depa subhanallah, subhanallah. Bangladesh berikut. Subhanallah, subhanallah. Bangladesh berikut. Kadang-kadang saya doakan teriak habis. Orang Melayu tak teriak. Arab teriak. Saya tanya dia, ya Syekh, limadha tabki? Kenapa menangis? Anta araftu madha aqul? Hang faham tak apa aku cakap? La, aku tak faham. Tapi kenapa menangis? Nabi kata, Nabi yaqul, ya beku menangislah. Fa illam tabku fatabaku, dia kata. Tak boleh paksa, dia kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka aku. Wah, tu. Saya pegang subhanallah. Semua bukan ikut dia. Subhanallah. Tak payah baca buku. Round kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai Rabbana tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas ikut satu-satu. Pernah berlaku kan? Pok-pok Turkis rompoh kami. Rompoh. Saya kata, tarik. Bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru. Tarik. Habis-habis saya kata, hampa ikut pasal apa? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Kami ingat zikir baru. Bagusnya tarik. Atunya namanya jamaah mangkuk ayun. Sampai tak tahu apa tu kena mengaji. Kena tahu zikir tu apa. Ni sampai tarik pun tak tahu. Nah, sebab tu ni. Tapi bagus tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila macam tu bagus. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube benda ulang seronok tuan-tuan. Orang Turki ni kalau mereka ni tuan-tuan dulu mereka mansuhkan baca Quran dalam bahasa Arab.
Sehingga dibaca dalam bahasa Turki. Azan bahasa Turki. Sebab tu mereka azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh sebut. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita tak berdalam balik sebut makhraj yang elok, kita akan musnah tuan. Sebab tu ni pertahankan zikir, sebut elok. Subhanallah, alhamdulillah. Ni disebut Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi Turki, tuan-tuan akan jumpa puak-puak ni. Bismillah ya Allah Akbar. Allah Akbar. Depa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mul la syarika lahu. Balik habis semua. Hampa jangan balik tunggu. Ada makan tu nasi mandi ah. Ada no. Untuk saya seorang ya. Tak ada hampa balik ah. Ni nak abang kata zikrullah tuan-tuan. Zikrullah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Lagi apa tuan-tuan? Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni lah tuan-tuan, ingat ada satu kisah, ini bukan hadis Nabi. Kisah, ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia hutang banyak, 500 dinar. Orang main tuntut nak bayar hutang, dia tak ada duit. Dia pergi cari dekat seorang businessman. Wahai tuan, boleh tak pinjam 500 dinar? Tuan ni tanya, nak buat apa? Aku banyak hutang, aku nak selesai hutang ni. Bila nak bayar? Sebab tu orang yang berhutang tuan-tuan kena ada detail. Bila nak bayar, tarikh bila, kena tahu tau. Jangan pakai bagi macam tu lah. Sebab nak bagi hutang dapat pahala banyak, tapi nak bayar cukup susah. Oh, masa nak main, lidah jangan tanya. Ustaz, hutang 50? Tak apa, 50. Pernah main jumpa saya duduk mengaji depan tu. Saya mengajak duduk depan. Saya mengajak duduk depan. Dia duduk depan dia, saya mengajak. Elok-elok 2 tahun main hutang saya. Hutang mula 1,000. Ustaz, hutang 1,000 Ustaz. 2 minggu bayar. 2 minggu bayar. Hutang lagi Ustaz. Hutang. Bila pula nak bayar? InsyaAllah sebulan. Minta 2,000. Mengaji pun tak main dah. Hilang terus tuan-tuan. Allah, ada anak murid macam tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hutang wajib bayar. Sebab apa? Tanggungjawab kita. Roh tak terangkat tuan-tuan. Sampai ke langit. Sebab tu dia pergi untuk, dia kata bila nak bayar? 2 bulan lagi. Okey, ambil 500 dinar. Bila bagi 500 dinar tuan-tuan, dia bayar-bayar, tak boleh nak bayar balik bila cukup tarikh. Dia dituntut, macam mana ni, tak bayar ni. Maka dia kata, tak mampu saya bayar. Kalau tak mampu, dia pun report dekat hakim, hakim panggil dia untuk dipenjarakan. Bila nak penjara tuan-tuan, dia kata boleh tak tempoh sehari. Hakim ni dah jatuh hukum nak penjara, mana boleh? Dah jatuh hukum kamu nak minta tempoh? Tak boleh. Ada kata boleh lah tempoh sehari. Sehari esok aku bayar. Apa jaminan kamu? Jaminan aku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tak bayar esok, aku bukan umat Nabi Muhammad. Dia jaminan dia. Hakim ni orang yang baik. Dia kata tak apa, balik. Esok kena main. Kalau tak main aku doublekan. Kalau penjara 2 bulan jadi 4 bulan. Dia balik-balik tuan-tuan jumpa isteri dia nak kena bayar duit tak ada. Tapi dia yakin apa? Wahai isteriku, malam ni kita selawat kepada Nabi 1000 kali. Selawat sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagi sempurna. Kan Allah kata, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sempurnakan selawat tu. Sempurna. Macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dia selawat 1000 kali. Bila selawat tuan-tuan, lepas tu dia tidur, tiba-tiba Nabi datang dalam mimpi. Wahai saudara, pergi cari gubernur ataupun penguasa, minta dekat dia 2,500 dinar. Kata kat dia, aku kirim salam. Nabi kata, kirim salam dekat dia. Kalau dia tak mau bagi, kata kat dia, kamu pernah zikir tiap-tiap hari 1000 kali wahai gubernur. Satu hari kamu kira-kira lupa, cukup tak cukup? Bagi tahu dekat dia, kamu lupa walaupun tak cukup, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencukup akan zikir itu. Lalu dia ni bangun-bangun, mimpi Rasulullah, terus pergi cari gubernur. Pipi, wahai gubernur, saya nak minta 2,500 daripada Baitul Mal. Dia kata pasal apa? Nabi suruh minta kat kamu. Hang ni tipu. Tuan-tuan tu main jumpa saya. Ustaz, pinjam Ustaz. Nabi suruh jumpa Ustaz. Mampus tuan-tuan. Terus gubernur tanya, macam mana kata Nabi jumpa kamu? Nabi kirim salam dekat kamu wahai gubernur. Dia kata kamu zikir tiap-tiap malam 1000 kali. Satu hari kamu lupa zikir. Tak cukup kamu kira, kamu tertidur. Sebenarnya Nabi telah mencukupkan akan zikir kamu. Betul lah.
Terus dia ambil 2,500 dinar, bagi dekat dia dengan Baitul Mal. Dia ambil pula duit dia 500, 3,000. Terus esok pi tuan-tuan nak bayar, hakim dah ada, orang tu pun dah ada dah. Dia nak bayar, betulkah kamu nak bayar? Ya. Dia kata tak payah bayar, dia kata. Aku hakim juga mimpi Rasulullah datang jumpa aku. Aku mimpi Rasulullah, dia kata. Bila mimpi Rasulullah, dia bagi pula. Nah, 500 dinar lagi. Hakim bagi. Tiba-tiba nak bagi dekat orang yang dia berhutang tu. Orang tu kata apa? Semalam aku mimpi Rasulullah. Aku mimpi Rasulullah, dia kata, halalkan lebih baik. Aku halal hutang ini semua. Dia bagi pula 500 dirham. Kerana apa? Kerana selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai keluar orang mereh. Kita lena. Sebab tu saya kalau duduk atas ni, saya tengok siapa lena, jaga. Tengok lena. Hey! Jangan tidur. Baru betul. Kan. Tu. Saya duduk di sini dulu tuan-tuan ni, belakang ni masjid tu, taubat lahum tak boleh panggil. Panggil lah sekali baca khutbah tu masjid Kubang Menorong kan. Tapi tak boleh pi tuan-tuan. Duduk sini kat 3 tahun. Pi semayang duduk depan. Kok lah dia nak tolak jadi imam kan. Tak nak tolak tidak, dia tolak aku naik naik mampus dia tu. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Ni zikrullah tuan-tuan. Lagi apa zikir yang paling bagus lagi selain pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Jangan lupa bang, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kan subhanallahil azim, subhanallah. Kalimatani, 2 kalimah. Khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Wa saqilatani fil mizan, berat timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Akak abang, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita tuan-tuan, mudah kerja kita. Seterusnya. Untuk mudah lagi ketika sakarat, jangan lupa Quran. Quran yang dia dibaca jadi peguam bela dalam alam barzah. Jadi peguam bela ketika sakarat. Mudah untuk menyebut kalimah Allah. Ketika dalam alam barzah, malaikat munkar datang. Man rabbuka. Tuan-tuan tengok kalimah Arab, dia guna man. Dia tak kata ma rabbuka. Man rabbuka. Dia guna ma rabbuka. Dia tak guna man. Ma rabbuka. Betul tak? Kerana apa? Kalimah untuk Allah. Ma rabbuka. Kan? Apa maksud dia? Allah. Macam mana nak jawab? Sebelum nak tanya, Quran main. Dia jadi peguam bela. Jangan soal mayat ini, dia pernah baca Quran. Siapa juru cakap? Quran. Sebab tu kalau anak muda di sini tak boleh baca Quran, rugi sangat-sangat. Tolong bagi boleh baca Quran. Seumur hidup ni tuan-tuan, bagi boleh baca Quran. Makcik-makcik. Ni, pengajian ada di sini. Main mengaji. Main mengaji tak apa. 60 main mengaji lah. Main muluh gigi pun tak ada. Sama bunyi tuan-tuan. Tak apalah, sebab tu ni anak muda, saya duk abang ni, anak muda ni jangan lupa. Bila boleh baca Quran, bagus kita. Kita boleh jadi imam. Orang tolak jadi imam, kita cukup syok. Tolak jadi imam, kita jadi imam. Ni muda-muda ni. Jangan duk bagi orang tua-tua. Ini bagi umur 80. Kita duduk belakang. Ayat apa nak baca ni? Alhamdulillah. Bunyi sama tuan-tuan. Ni kalau boleh bagi hak muda-muda ni. Ini bagi gigi pun tak ada. Tu pun nak pegang kat jawatan tuan-tuan. Allah, kadang-kadang sedih lah. Umur 70. Lama tu masjid tu. Apa? Dia baca ke ada berak tu? Aku pun tak tahu. Sebab tu bagilah yang muda-muda ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duduk belakang tu syok kan. Ar-Rahmanir Rahim. Macam Ustaz Hakimi baca. Dia kalau jadi imam, saya duduk belakang. Duduk layan dia baca. Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Aku Allah lupa baca Fatihah. Pasal sedap sangat. Ini umur 78. Walam. Macam kata on. Kita duduk belakang Fatihah 18 kali dah. Dia tak habis lagi. Tuha. 18 kali Fatihah. Dia tak rokok lagi. Dalam wajah Abang Imam. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh lah ke wabah dah lapar.
Ni kalau boleh tuan-tuan, Quran bagi boleh baca. Makcik-makcik no, umur 60 Quran tak boleh baca lagi. Orang ingat bila boleh baca Quran, kita boleh jadi imam. Orang tolak jadi imam, kita naik. Kalau boleh imam apa? Sebab tu kak kena pastikan suami kita boleh jadi imam. Imam apa? Imam Maghrib, Isya, Subuh. Jangan mayang sang. Abang imam. Akbar. Haram tak bunyi apa? Memang bagi imam Maghrib, Allahu Akbar. Suami kita baca jadi imam, seronok kita. Sebab apa? Itu kelebihan Al-Quran. Dan saya doa abang dulu, jangan lupa tuan-tuan. Orang lelaki, tolong hafal 3 ayat. 3 ayat, 3 surah. Surah Mul, surah Sejadah, surah Waqiah. Kakak-kakak, suami kakak cek tak? Cek lah tengok. Abang, hafal tak? Semua hafal. Try bagi baca enggak? Dia baca ayat, kita pun tak dengar. Innal ladzina yu'minuna bil ghaib. Ni tahu surah Baqarah. Boleh tak tu? Boleh balik kita tanya. Abang, baca tengok. Wadduha wal laili. Ni aku tahu. Alhamdulillah sebab suami kita boleh. Cukup seronok tuan-tuan. Ingat Quran yang dibaca dalam rumah berkat rumah kita. Berkat rumah kita. Sebab tu dalam hidup kita ni kata psikologi 3 perkara. Kena cari. Pertama, you have to be a positive thinker. Cakap orang putih sikit ni. Pertama, mesti positive thinking. Ni kita duduk sini ni banyak kita negative thinking. Bila negative thinking susah. Kita nak buat majlis ni. Dia datang kuasa macam Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan, dia dilantik menjadi ketua dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ni adalah tempat yang dibuat oleh Datuk Nenda Nabi. Nama Qusay bin Kilab. Kan Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siapa yang buat? Darun Nadwah tu dia buat. Tiba-tiba mereka bentuk tuan-tuan, lantik siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sila. Dia lantik. Abu Jahal kata apa? Apa kata kita cari seorang anak muda pergi cincang Muhammad. Sebab Muhammad duk ada penin kita. Nak berzina tak boleh, nak bunuh anak perempuan tak boleh. Nak minum arak tak boleh. Kita hantar pemuda ni bunuh. Lalu dia kata bunuh seorang Bani Hashim tuntut bela. Abu Jahal kata apa kata? Kita lantik semua salah seorang ni untuk lantik anak muda. Di kalangan 20, bawa pedang, cincang Muhammad. Kita tak tahu. Sebab tu idea ni Abu Jahal ni tuan-tuan, dalam buat jahat, pakat ramai-ramai. Siapa pun tak tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tipu, jangan seorang. Tipu ramai-ramai. Siapa tak tahu. Ni teori Abu Jahal lah kan? Kalau nak rasuah ramai-ramai. Siapa pun tak tahu. Ni Abu Jahal. Dalam benda tak elok, dia ni jahal ni bodoh. Tapi dia cukup cerdik. Dalam benda tak elok, kita dalam kampung ni ada. Ada ni kita nak buat ni mahal hijrah. Dia jatuh kuasa. Tak cakap apa. Ni kita nak panggil Ustaz Abdullah Khairi. Tak cakap apa. Tiba-tiba buat ni. Kita ni nak sambut tahun baru. Terus dia angkat tangan. Karaoke. Dia awal lagi tuan-tuan. Dalam benda tak elok dia awal lagi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena positive thinking. Orang buat apa? Positive thinking tuan-tuan. Kita akan jadi hebat. Ni kita banyak negatif. Buat tu tak betul. Masalah kita. Yang kedua apa? Cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Cari redha Allah, kita akan bahagia. Cari redha manusia, tension tuan-tuan. Bila orang nak puji kita, sampai bila tak boleh. Yang ketiga apa? Cari keberkatan dalam hidup. Berkat apa? Di antaranya Quran selalu baca dalam rumah kita. Ni nak berkat ni. Taman kita ada program ilmu. Ni berkat ni. Saya nak tanya, siapa orang taman menerong saja? Cuba angkat tangan tengok. Orang sini. Orang Kubang menerong. Dia makcik 2 orang belakang lah. Lagi angkat tengok. Ramai. Orang luar. Dia orang luar ramai lagi. Orang Kubang menerong duduk dalam Kubang tak timbul-timbul tuan-tuan. Macam mana Tapi main juga alhamdulillah lah kan. Sebab apa tuan-tuan? Ingat bila ada program ilmu berkat. Ni kawasan kita ni berkat ni. Berkat macam mana? Allah angkat bala umum. Di antaranya apa? Mungkin tak ada pecah rumah di rumah kita. Tu Allah angkat bala umum. Tak ada di kalangan anak kita yang perempuan dirampas, diragut, dirogol dan sebagainya, dicuri sebab bala umum. Tapi kalau tak ada majlis ilmu, keberkatan tak ada. Allah akan turun bala. Tuan-tuan tengok di Palu kan. Ustaz Zulkifli dia kata, mungkin di antaranya berlaku seperti mana zaman Nabi Lut. Tuan-tuan tengok tak? Bumi ni tuan-tuan, dia lari macam telan. Bukan main tsunami. Bumi ni telan. Ahli geologi kata, tak akan berlaku tsunami sebab dia telan di atas bumi. Tiba-tiba datang tsunami. Dah lah telan pula, tsunami main lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Cuba main kat Kubang Menerong ni main tsunami.
Ataupun kumitelan, tak tahu lah. Manusia ni dia kena bala, dia hisap sebulan lah. Lepas tu teruk. Macam kita kena kerja mana? Apa tak mau makan dah. Sebulan tak mau makan. Semua jaga mana. Elok doktor kata, boleh lah, stabil lah tu, 6 lebih. Dia tutuh pula dah. Pasal orang utara, minta maaf no. Saya pergi ceramah banyak di Johor, pas Selangor kan. Saya kontrol 5 minit lah. Kita lama tak jumpa. Saya datang ni kan, berbulu aku dengar. Saya dengar pun berbulu tuan-tuan. Pernah berlaku tuan-tuan, saya ceramah dekat Teluk Johor. Ada seorang tu jumpa saya, Ustaz ceramah ni kami tak berapa faham lah. Saya kata, saudara ni orang mana? Dia kata, saya orang Johor. Oh, sebab itulah tak faham. Nak faham macam mana? Saya bantai meronot. Tak ada meronot. Meronot. Dia main nak ambil apa tu? Saya kata, meronot kepala bawah. Dia dengar apa? Meronot. Meronot tu tak ada meronot. Hampa tak tahu apa? Meronot tahu tak? Hang tak tahu! Bagi dengan gong ni cuma. Orang utara tak tahu meronot. Abang tahu meronot? Tahu ni cikgu tahu no? Meronot masuk dia kepala masuk bawah. Hang terebuh bawah kau. Meronot lah meronot. Kan? Saya bicara ceramah, dia tahu Ustaz ceramah kami tak faham. Memanglah tak faham bahasa utara. Kan? Saudara ni orang mana? Orang Johor, dia tahu, orang Pasir Gudang. Dia tahu Ustaz, jom pergi rumah saya. Saya pun naik kereta dah. Bawa setengah jam tak sampai. Saya kata, saudara ni orang mana? Orang Johor lah. Jauhnya. Kejapnya rumah saya dekat taman tu, dia kata. Dekat taman tu ada jalan tar. Depan rumah saya tu jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan faham tak gon? Gon tu bumper. Maksud dia siapa yang selalu sebut gon? Orang utara lah. Kan? Saya pun terkejut. Pasal apa hang sebut gon? Dia kata pasal apa? Orang Johor pernah sebut gon. Hang ni orang mana ni? Cabang betul-betul. Dia pun dah silap nak. Saya orang Kod Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kod Diang mai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita nak bagi tahu lah, ni Quran tolong bagi boleh baca. Yang seterusnya apa? Yang keempat. Yang keempat, ingat, ud'uni astajib lakum. Doa banyak-banyak untuk mati baik. Di antara apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Doa selalu. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut aku, ya Allah. Jauhlah aku daripada api neraka. Doa banyak-banyak. Ingat, jangan lupa doa banyak-banyak. Lepas sembahyang doa. Ni kita lepas sembahyang pun tak doa. Doa banyak-banyak bang. Kita kadang-kadang naik motor tu, kau nak doa pun tidak. Sedangkan doa Nabi ajak. Nak masuk jamban ada doa. Nak makan ada doa. Ni kita doa tuan-tuan. Bolehkan mulakan dengan doa-doa. Ibu dan ayah, tambah-tambah ibu. Jangan lupa doa untuk anak-anak kita. Ni anak-anak kita ni tolong ibu. Jangan sebut benda tak elok. Ni anak aku ni teruk lah. Teruk lah. Ya Allah, betuahnya anak aku. Kan orang Melayu kan? Betuah. Tapi anak dia teruk dah. Anak teruk tapi dia sebut betuah. Betuahnya. Saya ingat mak saya kan. Mak saya tak ada dah. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, dia selalu sebut benda baik. Cucu dia tak pergi mengaji. Mak tengok saya ni. Anak tak mau pergi mengaji. Betuahnya hang, dek-dek tu tak mau pergi. Dia kata. Mak saya siam. Dia sebut dek-dek. Dek-dek ni tak mau pergi. Dia kata. Dia panjang belakang sebab Mat Arif Lee Sukun. Nama badaklah mak saya. Tapi dia positif thinking tuan. Allahu Akbar, dia suka doa apa? Dia pegang kepala. InsyaAllah nak hang ni esok jadi baik Rupanya betul tuan-tuan doa. Doa seorang ibu cukup mustajab. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ada masalah, pergi jumpa mak. Mak doa. Sebab saya pernah cerita tuan-tuan kan dalam YouTube benda ulang. Saya pergi rumah mak. Mak, ada apa? Noh, ni. Dia tengok-tengok duit. Hang bagi aku ni, hang tak ada date ni. Dia sebut date. Kan belah orang Balin kan? Tak today. Tentu ingat ada orang Balin cakap, tak today. Mak Saleh mai, what is the day for today? Tak today. Mak saya mai kot tu kan. Hang tak ada date ni. Ada mak mak tolong doa. Terus mak saya doa. Ya Allah, bagilah anak aku merah rezeki. Saya amin. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Kita pun tengok ni kan. Rupanya doa mak ustazah. Lepas 4 jam, orang telefon. Ustaz, boleh main dah Teluk Intan? Boleh. Saya pun pergi Teluk Intan. Adalah minyak sikit kan. Betul. Sampai-sampai. Rupanya saya forum dengan Datuk Zulkifli Al-Bakri. Saya ganti Harun Din. Sebelah lagi Hasan Din.
Saya ganti Harundin. Saya Din apa pun tak ada. Jangan tanya ustaz tu ketak nak mampu tu. Kalau semua hebat-hebat ketak tu. Jadi saya pula jenis ceramah buat lawak. Datuk Zulkifli, kan mufti wilayah pernah buat lawak tak? Dia ceramah mana lawak? Kita kena bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan panggil lah. Tuan-tuan boleh tidur awal sampai habis. Kan? Abu Hassan Din, mana lawak? Pernah tuan-tuan, Ustaz Haslin. Forum dengan dia ada hantam tu. Jaga tuan-tuan. Saya tengok-tengok. Dan tak ada lawak ha. Kita panel pertama. Tuan-tuan. Fakta pertama. Fakta kedua. Fakta ketiga. Semua fakta. Bagi fakta Dr. Zulkifli. Datuk Abu Hassan. Semua hangguk. Ni saya ceramah ni bagi fakta macam-macam. Haram tak hangguk pun. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Teruk je tuan-tuan. Tuan-tuan ra'ilah penceramah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try main duduk depan. Tuan-tuan cakap, orang buat macam ni. Jam tuan-tuan, jam. Pakai tak cakap lah. Tak percaya tuan-tuan habak dekat anak-anak. Bini tantu anak 6. Ni aku nak habak gambar ni. Aku duit tak ada. Tak ada buat macam mana? Tak boleh ceramah bang. Sama juga penceramah. Tuan-tuan main duduk depan pula tu. Oh, aku terajang rumah. Jam tuan-tuan. Sebab psikologi kata ra'i orang. Positive thinking. Kan? Ni, saya tengok-tengok mereka hangguk. Okey, round kedua saya buat lawak. Tengok boleh makan, saya buat lawak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah pun. Ni saya ceramah ada pukul 9 tu. Tengok ni, 9.45 buat lawak pada awal sampai nak bela. Ada di kalangan tuan-tuan gelak pula. Buat macam tak ada perasaan tu, nak mampuih lah tu. Gelak lah sikit. Jadi ya tuan-tuan, ada perasaan. Habis-habis Dr. Zulkifli jumpa saya. Ustaz, forum dengan ustaz atau bagus lah. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat aku tak mau forum dengan hang. Kan? Habis-habis dia bagi sampul tengok. Doa mak murah resi suruh. Bagi kat mak 200 dia bagi sampul. Saya pun tak tengok balik. Balik letak, esok pergi sekolah. PBB. Habis perhimpunan. Mama, mi goreng satu. Mama tomeh-tomeh. Mama, duit tak ada. Mama cancel. Pasal apa ustaz? Saya hari ni hari Isnin saya puasa. Puasa apa duit tak ada? Kan? B2.5 balik tengok dalam sampul. Bagi kat mak 200. Dalam sampul ada 4,000. Rupanya doa mak mustajab. Sebab tu mak doa untuk anak-anak. Mustajab doa. Kalau anak kita teruk macam mana pun, ya Allah. Di antara yang paling bagus, doa Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai ibu dan ayah, doa ini banyak-banyak. Yang seterusnya, yang terakhir. Sebutlah sejam nah. Aku tunggu lama antara daripada pukul 7.30 tadi. Hampa baru main, hampa kurang ajar nanti ya. Depa balun 2 lagu jemput saya naik. Lepas tu suruh tambah panjang. Banyak sama. Macam melawak je ustaz. Saya gini melawak tuan. Orang utara ni tuan-tuan, kalau pergi ceramah mana pun kaki lawak. Lah yang lain tak jadi, depa buat lawak tak. Johor mai. Kita ni semua tak gelak. Ni saya buat lawak ni. Dia sangat kena habaq. Ni saya buat lawak. Baru depa gelak. Orang utara bila Johor tak faham dia bergelak juga. Tuan-tuan faham tak? Ustaz buat lawak, kami gelak lah. Sebab apa? Kalimah orang utara. Kadang-kadang kasar, tapi dia lawak kan. Sebab tu orang utara ni, dia faham. Satu lagi orang utara ni tuan-tuan, Quran baca sedap. Oh no Ustaz. Suruh dia cakap, dia tak boleh kontrol. Dia mesti keluarnya. Biasa orang utara. Tapi baca Quran sedap. Sebab tu orang Malaysia ni, Allah Akbar, hebat. Pernah tuan-tuan cerita di Baling. Di Baling ni berlaku macam mana? Ada seorang Arab. Dia naik kereta buah minyak daripada KLIA. Mampuih 4.5 di Baling. Mampuih kereta, mampuih. Duduk tengah jalan, dia tunggu pakcik tu. Pakcik ni, orang Arab ingat, orang Melayu kita baca Quran sedap, boleh cakap Arab. Macam orang Kubang Menurung kan, baca sedap. Quran, baca. Tapi Arab dia cakap. Pak saudara saya pergi sana tuan-tuan, dia pergi bang. Bulis! Anak sesatun. Dia ingat sesat tu dalam bahasa Arab. Anak sesatun. Arab kata, madza takallam. Han cakap apa? Ma'arah aku tak faham.
Ana sesat Tun. Sesat. Ada tak? Hang cakap apa? Dia nak apa sesat ni? Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Lepas tu dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Tengok. Kan? Pakcik ni macam mana? Pakcik ni baca Quran. Dia ingat orang Melayu dia baca Quran. Dia pergi duduk tengah jalan tu. Ya Ami. Pakcik ni tu bawa gerek. Apa dia? Yang lampu duduk di depan. Nabi motong. Ni apa ni? Ami. Instan ni. Tunggu sat. Saya rati. Dia kereta aku ni. Benzin, petrol. Masih. Habis. Aina al-makan ada? Aina al-dukan? Mana tu? Petrol. Aina dukan? Mana tu? Hang cakap apa? Aku tak faham. Saya roti kereta aku ni. Benzin mafi. Minyak habis. Khalas tak ada. Hang cakap apa? Aku tak faham. Dia ingat pakcik ni boleh cakap Arab. Dia tunjuk kat sombong tu. Ami. Dia teringat Quran. Ami. Pakcik. Benzin. Sadaqallahul azim. Pakcik tu, lawan hantar abang. Minyak habis. Tengok tu. Oh, gelak ni. Aku onot kepala hang bawah. Onot pun tak tahu teruk betul dia ni. Sebab tu tuan-tuan, gelak-gelak juga kan. Sebab tu jangan lupa doa banyak-banyak. Sebab apa? Doa yang paling mustajab doa seorang ibu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sebut juga benda-benda ni, tapi kematian tu akan hampir dengan kita. Sama ada suka tak suka. Sebab tu haraplah kalaulah saya mati tuan-tuan, sebelum saya mati, tuan-tuan datang ziarah saya. Jangan tuan-tuan kata ustaz ni hebat kan ceramah merata. Jangan lupa ajar ke telinga saya, ustaz, la ilaha illallah. Tolong ajar. Walaupun saya seorang ustaz. Sebab masa tu haru biru tuan-tuan. Ketika tu saat tak ada siapa boleh tolong. Kecuali apa tuan-tuan? Kalla, ketahuilah. Iza balagati taraki, ketika nyawa sampai halqum. Waqila man, katakan kepada orang yang nak mati ni, Rab, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong. Tapi tuan-tuan kena tolong. Dalam saya nazak tu bisik tak dengar. Ustaz, la ilaha illallah, tolong tu. Sebab apa? Haru biru ni tuan-tuan cukup dahsyat, namanya sakaratul maut. Cukup setakat tu? Ustaz nak? Dengan kedua, bayar sama. Cukuplah. Dan sebelum tu tuan-tuan, yang terakhir kita bagi dia buat persembahan. Lepas tu saya gulung sikit lebih kurang dalam 10 minit no. Sila. Kita lancarkan tuan-tuan tabung. Siapa yang nak bantu Mak Tafiz saya sebenarnya tak suka kutip derma. Ustaz Muhasdi kata kutip untuk sebenarnya saya tak suka kutip derma macam ni. Siapa nak pergi bagi kat sekolah saya? Kutiplah bagi kat surau saya, tak suka kutip macam ni. Saya bukan jenis ustaz kutip derma punya. Siapa nak bagi pergi sekolah saya, tengok pembangunan saya buat, kemudian buat wakaf. Tuan-tuan tengok ceramah saya, takkan saya kutip derma punya. Saya bukan jenis ustaz kutip derma punya, sebab image kita. Tuan-tuan pergi tengok, pergilah dekat Kubang Menurung, bantu macam mana. Kafe ada kafe, 5 star punya. Pergi makan situ. Sebut nama saya, 2 kali bayar. Pergilah tengok dalam tu macam-macam ada. Dewan ada. Boleh sewa kenduri tuan-tuan. Dalam tu ada homestay, ada kolam renang. Ada kuda tuan-tuan. Ada tempat memanah. Tuan-tuan aku pun menerung pergi lah. Pergi tengok tuan-tuan dekat Lubuk Mayam tu. 5 star punya. Bantu situ. Pergi makan situ lah. Tak payah kutip derma. Kutip derma ni bagi kat ustaz. Saya tak mau. Tu nak buat kolam apa? Kolah. Tak mau. Siapa nak bantu? Pergi sekolah saya. Terima kasih Ustaz Nam. Lancarkan kutipan derma. Untuk nak buat kolah. Sila Ustaz. Sakaratul maut itu pasti. Satu lagi tuan-tuan yang benda yang sangat penting ialah seperti saya sebut tadi ialah sedekah. Sedekah ataupun infak. Tuan-tuan kena ingat apa yang ada pada diri kita bukan kita punya. Apa yang kita bagi itulah kita punya. Apa yang kita sedekah tuan-tuan itulah yang kita punya. Alhamdulillah surau ini terbina dengan sedekah hampir 560,000 Ustaz no. 560,000 tuan-tuan. Dulu saya duduk di sini tuan-tuan, surau tu buat daripada kayu ya. Saya naik sembahyang subuh, alhamdulillah punyalah ramai 3 orang. 3 orang yang ada. Masa tu depa tak kenal saya, depa ingat saya bukan ustaz, depa tak tolak saya jadi imam. Tiba-tiba ada seorang tu tuan-tuan dia kenal saya. Masa tu sembahyang Jumaat
hari Jumaat. Dia semayang, dia baca apa? Surah Sejadah. Surah Sejadah. Ketika saya pergi tu, dia kali-kali tengok saya. Dia baca surah Sejadah tak boleh sambung tuan. Duk baca sampai duk tak boleh sambung. Tahun ni lah saya ingat lagi. Lepas tu barulah boleh saya jadi imam di sini. Tu pun maghrib ada dalam 10 orang tuan-tuan. Tapi paling seronok ialah ketika Ramadan. Ramadan ramailah sebab ada moral. Moral ramai. Tapi bila mai sekali ni, di kali yang ketiga tu lah saya ceramah ni kan. Dulu dengan Ustaz Aslin, lepas tu Ustaz Aslin ni kan. Ni kali yang ketiga lah. Tapi alhamdulillah dah cantik lah dengan aircon semua cukup. Cuma tak cukup lagi 20,000 tuan-tuan. Tu nak buat kolah. Kolah tu buat lagi. Buat dah. Kolah tu 20,000 lah. Malam ni boh lah tuan-tuan. Lebih tuan-tuan. Sebab apa? Kolah tu kita ambil uduk. Uduk yang kita ambil tu, kita dapat pahala. Orang yang wakaf tu dapat pahala. Kalau bolehlah orang Kubang Menurung ni tuan-tuan, jadilah salah satu daripada aset dalam surau ni kita punya. Inilah bekal kita. Rumah yang tuan-tuan beli tu sampai 60-70 ribu, mati tuan-tuan, anak tuan-tuan jual untuk dijual. Kan? Ataupun dia buat homestay. Ada tak surau ni, Kubang Menurung ni, dia buah di depan tu, untuk dijual? Tak ada. Inilah rumah kita. Wahai orang Kubang Menurung, ni rumah kita ni. Jadi kalau salah satu barang ni ialah kita punya. Kipas tu, siapa punya? Dalam hati kita, aku punya. Kan? Kapet ni aku punya. Ataupun kursi ni sedap duduk, aku punya. Kan? Ataupun mana salah satu, lampu ni aku punya. Jadi ni bekal kita. Saya pernah tuan-tuan pergi ceramah di Masjid Ulu Kelang. Ulu Kelang. Saya nak baca khutbah tu, pengurusi tu orang utara, orang Kedah. Tuan-tuan, ni nak abang ni. Dia duduk di Ulu Kelang. Ni kita kipas di atas tu, dua tuan-tuan tengok atas tu. 2 biji ni harga 50,000. Dua-dua hutang tak bayar ni. Saya duduk dengar, oh ni nak kena habuan dengan aku ni. Saya nak masuk baca khutbah tu, parking di luar tu semua. Mercedes ada, BMW, Ferrari, mata belalang semua ada. BMW. Kira Myvi tak ada. Semua hebat-hebat. Tiba-tiba pengusi tu kata kipas atas hutang. Saya naik atas khutbah tu, lepas itakullah. Tuan-tuan, kipas di atas dua ni. Tengok di luar sana Ferrari ada, Mercedes ada, BMW, kipas hutang. Kena terekah macam tu. Boy! Duit banyak di luar, kipas pun hutang. Saya hantam pam. Kutipan hari tu 60,000. Pengurusi tu mai, Ustaz minggu depan mai pula no. Tobat aku tak mai dah. Sebab tu ni bang, kan, ambil hang gelak dari aku ronok kepala hang bawah ni. Ronot pun tak tahu tu. Kena balik belajar. Bukan orang sini Orang sini tak tahu ronot tu. Sebab tu tuan-tuan, banyak sedekah. Sebab apa? Sedekah tu memudahkan sakaratul maut kita. Dalam hadis sebut. Di antaranya apa yang kita bagi kita punya. Saya ingat tuan-tuan balik pada Al-Ustaz. Saya nak kereta tuan-tuan. Dalam sampul dia bagi dalam 4-500. Saya ingat saya punya. Kita pun bawa BMW. Takkan nak lari 12. 18 lah. Rupanya tuan-tuan lepas daripada gurun tu ada tu. ES yang tembak tu. Dulu tembak. Dia tembak. Saya tak. Polis! Kan dulu polis kan. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Sebab tu guru saya ajak. La yubsirun baca 3 kali. La yubsirun. Tiup. Lepas tu saya kan. Bila bawa kereta. Kepiah tak pakai serban. Tengok polis, serban tu. Kau lepas tuan-tuan. Baca. Rupanya dia tahan tuan-tuan. Dia tahan baca tu tak jadi tuan-tuan. Sampai buat muka kesian. Buat turun. Dia pergi tengok. Ustaz! Dia kenal. Dalam hati lepas. Oi kawan-kawan. Ustaz Abdullah Khairi. Selfie. Kita pun layan lah. Lari 18. Turun juga tak kat ramak. Cik duduk senyum semua kan. Datang dia pergi belakang. Di tepi tu. Ustaz lari 18 tau. Apa boleh lepas. Ustaz tengok sebelah. Rotek mati 3 bulan lah. Yang ni tak boleh lepas Ustaz weh. Hak tadi tak apa. Yang ni Ustaz kena. Saya kata kena juga kah? Kena 3 bulan mati Ustaz tak tengok. Rupanya duit yang saya dapat 400 tu. Tuan-tuan. Kena bagi kat polis tu tuan-tuan. Bagi apa? Bayar saman 300. Salah mati. Haram jadah macam. Rupanya duit saya tu bukan saya punya. Lepas tu kita duk bawa geram pederas lah. Alang-alang pederas 18. Pederas sampai tuan-tuan.
Dekat tikam batu tu tayar pancit. Tayar pancit pula. Berhenti. Allah, pancit pula dah dapat tadi pun 400 lebih. Dah zaman dah 300. Tinggal 100 lebih ni. Tak tahu dia tu main. Ustaz, betul apa? Tayar pancit. Tak apa Ustaz. 2 pancit dia kata. Kita panggil towing. Saya punya. Dalam hati free bah. Tak ada dia tarik pergi kat kedai tu. Tukar tayar. Kena bayar. Towing kena. Cina tayar kena. Leh kali. Rupanya duit tu aku punya. Rupanya yang Cina tu punya. Habis dia. Mana kita banyak? Yang tuan-tuan buh dalam tabung ni. Yang tuan-tuan buh RM1 tu lah tuan-tuan punya. Tambah sikit lagi. Kolam. Buh RM1 agak-agak boleh lepas lah. Tai apa? RM1 tu kan. Buh lah banyak lagi. Saya yakin tuan-tuan yang duduk ni orang yang berada. Kan? Tapi kita saja tak mahu ingat. Benda bagi hilang. Sebenarnya bagi itulah kita punya. Bagilah bang. Ingat? Bagilah ada dalam surah ni kita punya. Kakak ada tak kita punya? Tu tirai tu kakak punya ada tak? Tirai tu saya punya lah. Saya encik. Jadi ya. Ni mikrofon ni. Mikrofon ni nasi. Bukan sini punya. Sewa. Yang ni cak ayam. Ni sewa ni Ustaz. Hello. Tak payah sewa Ustaz. Buat yang elok punya. Pasal bagi elok tu. Bubuh ni. Eko. Hello. Macam ni baru sedap lah. Ni tengok. Hello. Bunyi ayam. Cak ayam. Tuan-tuan duit minta bagi. Tengok speaker macam tu. Tuan-tuan kena ni. Speaker tu saya punya. Buat bagi elok. Bubuh tu. Bila baca mu sedap sikit. Kita belakang. Ini buh yang ni. Tuan-tuan dah gelak apa? Pergi elok. Ingat dia. Hang gelak lagi aku bang. Ni kita punya bang. Nak bagi semangat ni. Ini bekal kita di akhirat esok. Sedekah kita Allah sebut. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamasalil habbah. Bandingan orang sedekah berjalan Allah. Seperti mana satu biji binih. Ambatat sab'a sanabila. Tanam keluar 7. Fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Daripada 7 keluar jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1,400. Tuan-tuan bagi RM1 sebenarnya, Allah ganda jadi 1,400. Orang tak nampak bang. Sebab tu tuan-tuan yang ada di sini, ingat apa yang kita bagi itulah kita punya. Memudahkan kematian kita. Tuan-tuan ingat tak Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin? Dia mati apa? Pagi Jumaat. Allahu Akbar jatuh. Isteri nak pegang dah. Jangan pegang dah. Tak. Aku nak mati dalam wudu. Cuba tengok hidup dia macam mana. Zikrullah ni jangan lepas tuan-tuan. Tak pernah miss. Kita naik kereta kadang tak tahu nak buat apa. Patutnya bawa kereta tu sebutlah subhanallah. Tak ada. Tu tengok. Buat tak tahu lah. Heran tuan-tuan. Sebab hati kita jauh. Apa salah naik kereta tu sebutlah subhanallah. Alhamdulillah. Kan kakak duduk di belakang motor tu. Bang. Subhanallah. Tak, dia tak boleh. Perduk dulu. Kuat sikit. Sebab apa? Kita sayang suami kita. Suami kita sayang bukan kerana dia bagi duit. Suami kita sayang bila suami kita tuan-tuan, dia tinggalkan apa? Benda anak-anak yang soleh. Ni anak-anak kita ni. Kau anak kita macam mana? Doa kita pun tak ada. Anak kita Quran tak boleh baca. Semayang pun. Ni anak kita. Alhamdulillah lah sekarang ni ramai anak muda. Siapa umur 40 ke bawah? Cuba angkat tangan. 40 ke bawah. Tengok. Semua anak muda. Saya duduk sini dulu, mengajar kitab. Alhamdulillah. Semua 60 ke atas. Semua bakal jenazah. Saya mengajar di Shah Alam, Seksyen 24. Kuliah subuh. Semua pegawai pencen semua. Saya buat gelak. Tak gelak. Gelak ni tu. Lepas tu saya buat bagi sedih, tak teriak. Buat gelak pun tak gelak. Dia kata, Ustaz bagi ni Alhamdulillah. Ustaz kuliah, kami boleh gelak. Selalu Ustaz mai semua sakarat ataupun alam barzah dia kata. Tapi Ustaz cerita bagi gelak. Saya kata gelak apa? Bunyi pun tak. Tu kira okey. Tu gelak juga tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihin rahmati Allah. Ni anak-anak muda Alhamdulillah. Dah dekat dengan rumah Allah. Dulu susah. Sebab tu tuan-tuan kita perelokkan apa yang ada di Kubang Menarong ni. Buat bagi elok. Sekarang sebab apa? Sebab pengusi ni orang muda Ustaz Muhasidi. Bila dia masuk baru ni jadi nak lawan timbalan ketua. Menang tak? Menang. Alhamdulillah tahniah. Sebab orang macam ni yang kita nak. Orang yang ada agama.
Kalau tak ada agama dalam hati tuan-tuan, lingkup tuan-tuan. Dia tak akan bawa agama dalam hidup. Biar ada agama, siapa pun nak pegang, biar ada agama ni. Sebab agama ni untuk akhirat kita. Kita kena ingat, sementara hidup dunia ni, umur umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. 60-70 ya. Esok mati tuan-tuan nak bawa apa? Mana ada apa? Ada apa tuan-tuan? Jangan kosong ya. Carilah apa yang ada ni bekal kita di akhirat esok. Banyakkan sedekah insya-Allah. Setakat itulah saja. Moga ada kebaikan kepada tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun jarang ceramah tuan-tuan kuliah ni. Saya tak ada ceramah nah. Tapi Ustaz Muhasidi panggil jemaah juga. Tak ada tuan-tuan, carilah ceramah saya. Kuliah saya hanya satu saja di Surau Lahak Yui. Tak ada, saya tak ambil ceramah. Banyak saya duduk di Selangor Sebab Selangor nak, Pulau Pinang tak mau. Selangor hidup Selangor. Lama tak jumpa kita kan. Bulu aku dengar. Tapi rupanya di Selangor, mereka suka saya cakap utara lagi. Daripada cakap bahasa surat. Bila mereka cakap utara, mereka kata, puas Ustaz, puas. Saya memang itu sebab utara ni puas dia. Dengar puas lah. Ataupun dengar geram. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku kakak di belakang. Bye-bye abang semua. I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.